亲爱的姐妹们平安，感谢神我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memulai persekutuan pada pagi hari ini. Heteng Enyu, Yesus sahabat sejati. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan memimpin hidup kami dengan sangat baik. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh memanggil kami untuk hadir di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang fokus, telinga yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ya. Selamat pagi Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa hadir di dalam persekutuan pada saat ini. Meskipun dalam berbagai kesulitan pergumulan hidup yang mungkin sedang kita alami, sungguh karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Dalam kesempatan pagi ini, mari saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Baru
surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. 今天的信息是从腓立比书第4章第6节取来的。 Kita akan baca secara bergantian, bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu bahasa Mandarin, lalu kita akan baca bersama-sama. 第一次用印尼文，第二次中文，第三次一起来念。4章第6节。 Filipi 4 ayat 6. Bahasa Indonesia, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 中文来，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Bersama-sama, 一起来。 janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Melalui teks Filipi 4 ayat 6 ini, saya memberikan kita satu tema mengubah kekhawatiran menjadi doa. 今天的题目就是说，把忧虑改编成祷告。 Ada sebuah kalimat berkata, life is 10% what happens to you, and 19 how you react to it. Hidup ini sebetulnya bukan hanya 10% tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita, dan 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita. 在这个生命里面有90%是讲到我们怎么样面对现今我们所面对的生活。 Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari kutipan ini berarti yang jauh lebih penting di dalam hidup ini bukan tentang apa yang terjadi. 所以在我们的生命里面最重要的不是发生了什么， Tetapi bagaimana sikap attitude kita dalam bereaksi terhadap peristiwa atau situasi yang sedang terjadi. 重要的不是发生什么，乃是我们怎么样面对，我们用怎么样的态度来面对所发生的事。 Makanya sikap kita sangat penting, karena sikap adalah gabungan dari perasaan, cara pikir, ataupun cara pandang kita di dalam melihat sesuatu. 所以一个人的态度是很重要的，就是当我们面对困难的时候，我们用怎么样的心态？ Bagaimana kita melihat orang atau memahami satu situasi yang sedang kita alami. 我们怎么看人呢？我们怎么去面对我们所经历的事呢？ Dan yang terpenting juga dari perasaan yang sedang kita alami, kalau boleh dilihat, itu sebenarnya juga mewarnai di mana kita mengambil keputusan. 其实我们对事情的态度，就表明我们做怎么样的一个决定， Bahkan mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. 也关系到我们跟神的关系。 Relasi kita terhadap orang lain, bahkan terhadap diri kita sendiri. 我们怎么样对人呢？我们怎么样对自己呢？ Apalagi kita memandang masalah yang sedang kita alami. 尤其是当我们面对所经历的困难。 Pada hari ini kita akan belajar bagaimana merubah sikap rasa khawatir kepada sikap yang baik. 今天呢，我们就要学习怎么样把我们的忧虑改 Sikap 变成为一个更好的 penyerahan diri 交托， dan hidup di dalam doa kepada Tuhan. 交托自己活在祷告里面。 Sedikit latar belakang mengenai surat Filipi. 我给大家一点点腓立比书的背景。 Seperti yang kita ketahui bahwa surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. 腓立比书是保罗所写的书信的之一。 Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia berada di penjara. 这个腓立比书是保罗在监牢里面写的。 Rasul Paulus beserta rekan pelayanannya memulai gereja di Filipi dalam perjalanan misinya yang kedua. 保罗在第二次的宣教的旅程里面，他建立了腓立比的教会。 Itu bisa kita lihat ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai yang 那 ke-40. 是使徒行传第16章所记载的。 Kita melihat bahwa Paulus sebenarnya punya banyak alasan untuk merasa khawatir. 保罗其实有很多理由，他担心呢、挂虑呢，是有很多原因的。 Saat dia menjadi tahanan di penjara Roma, 当他在罗马做囚犯的时候， dia menunggu keputusan dari kaisar. 他等待罗马皇帝的决定。
keputusan apakah ia akan dieksekusi ataupun dibebaskan. 所以呢，他要等候这个罗马皇帝的决定，要被释放呢，或者是要处死。 Ibu-ibu, kalau kita ada di posisi Paulus pada saat itu, kita nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan khawatir yang ia alami. 假如我们是保罗，你可以想象吗？我们的忧虑是怎么样子的呢？ Paulus khawatir akan masa depannya. Ini karena ini menentukan akan hidup dan matinya. 身为人的保罗，他当然关心前面的道路，因为这个是有关他的生命。 Tetapi Paulus bukan hanya khawatir akan nyawanya, 可是保罗没有关心他的生命， tetapi Paulus juga khawatir akan jemaat Filipi yang ada isu tentang perselisihan pada waktu itu. 他也担心腓立比教会其中有一些人有政治。 Ada perpecahan yang dialami oleh jemaat Filipi. 腓立比信徒之间有一点点的裂痕， Dan hal ini membuat jemaat itu hidup tercerai-berai. 所以呢，这个使到教会呢也有一点分裂的现象。 Ditambah lagi Paulus khawatir akan hal lain. 还有很多事情教保罗忧虑的， Dia mengkhawatirkan akan rekan pelayanannya, Epaphroditus, 他也为着以巴弗提担心， yang lagi sakit pada waktu itu. 以巴弗提生病， Dia juga khawatir tentang Timotius, masa depan dari Timotius sebagai anak rohaninya. 他也担心他属灵的儿子提摩太的前面的道路，因为提摩太身体软弱。 Dan tentu masih banyak banget hal lain yang membuat Paulus merasa khawatir. 还有很多的事能够教保罗挂虑的。 Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? 可是保罗做些什么呢？ Dia tidak menunjukkan akan sikap khawatir di dalam surat yang dia tulis ini. 在他所写的书信里面，我们没有看见他为这些事情而担忧。 Ketika Paulus menulis surat Filipi ini, 当保罗写腓立比书信的时候， terdapat begitu banyak masalah yang dihadapi oleh jemaat. 其实他写腓立比书信的时候，在教会里面也有很多的困难。 Ada masalah internal, masalah di dalamnya. 教会里面有内忧， Adanya sikap perselisihan, berantem soal pelayanan. 有人为了侍奉而吵架不和睦了， Dari luar, eksternal. 这个是内忧，它有外观呢。 Jemaat sebagian besar bukan orang Yahudi, tetapi orang Yunani. 腓立比的信徒多数是希腊人，不是犹太人。 Sebelumnya mereka menyembah kaisar. 之前呢，他们没有信主以前，他们是拜这个罗马皇帝凯撒。 Tetapi sekarang mereka telah menjadi Kristen. 可是信主之后成为基督徒， Dan masalahnya ada juga tantangan secara ekonomi. 信徒也面对经济上的问题。 Mungkin pada saat itu masalah dengan rekan bisnisnya, rekan dagang yang tidak mau berdagang dengan mereka lagi. 也许呢，这些基督徒信了主之后呢，可能他们做生意的朋友就不跟他们交往， Karena mereka secara terlihat sudah merubah identitas mereka. 因为这些人啊，从没有信主改变，变成一个基督徒的身份。 Secara sosial, otomatis mereka juga dijauhi oleh keluarga dan juga kerabat dekat mereka. 所以呢，这些已经相信主的人呢，可能他们的社群呢也疏远他们。 Dan secara politik, mereka bisa ditangkap dan dipenjara seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. 从政治上来说，一个人信了耶稣，可能会被逮捕，好像保罗一样。 Karena mereka dianggap memberontak karena tidak mau menyembah kaisar. 因为信了主之后，他们不再拜人，不再拜罗马的皇帝。 Kalau dilihat, hal ini semua bisa menimbulkan perasaan khawatir, bukan? 这一切的一切，从人来说，应该可以叫保罗担忧的。 Hari ini pun kita sebagai anak-anak Tuhan, 今天我们身为神的儿女， orang Kristen juga mempunyai banyak alasan untuk merasa khawatir. 基督徒也有很多的理由，他担心挂虑， Khawatir akan masa depan kita, 挂虑我们的前途， masa depan anak-anak kita, 我们儿孙的前途， kesehatan kita, 我们的健康， keamanan kondisi pekerjaan kita. 还有这个治安的问题呢，我们自己的事业问题呢， Dan yang sering juga membuat kita khawatir itu soal keuangan. 还有呢，我们的钱财也叫我们头疼。 Kemungkinan-kemungkinan buruk bisa terjadi. 可能有一些不理想、不好的事会发生。
takut sakit, 怕生病， takut meninggal, 怕死掉， takut anak-anak salah pergaulan. 怕孩子交际不好的朋友， Dan kita khawatir akan banyak hal. 我们为很多的事担心。 Makanya setiap hal masuk akal untuk kita khawatirkan. 其实这些我们都有我们的理由担心， Namun kita perlu berhati-hati. 可是我们应该留意， Banyak hal bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa khawatir. 有很多事可以叫我们落在挂虑的罪恶里面。 Maksudnya kita bisa terjebak dan terikat oleh rasa khawatir yang berlebihan hari demi hari. 太过的挂虑能够捆绑我们， Seperti kita tenggelam dan kemudian mematikan akan iman kita. 我们好像沉在挂虑当中，让我们的信心死掉。 Kita akhirnya tidak percaya lagi pada pemeliharaan Tuhan. 因此呢，我们不再相信上帝的眷顾。 Bagi jemaat Filipi, 对菲利比的信徒， hidup nampaknya sungguh-sungguh mengkhawatirkan. 他们有很多令人担心的事。 Manusia secara umum begitu lemah terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 人呢，对他所面对的事情是充满软弱。 Bahkan perubahan hidup yang fana ini juga pada dasarnya adalah hal yang sangat mengkhawatirkan bagi manusia. 甚至于在这个虚空的世界里面的改变，也是叫我们担忧。 Dan hal inilah yang dialami oleh jemaat Filipi. 这就是菲利比信徒所面对的， Berdasarkan kekhawatiran yang mereka alami. 按照他们所担心的事。 Sebagai jemaat yang baru dengan kondisi adanya ajaran-ajaran palsu, perselisihan-perselisihan yang terjadi, 菲利比的教会是刚刚建立起来的，他们面对许多的这些的事情。 sudah tentu mereka khawatir. 当然，身为一个新兴的教会，他们可能会有很多的担忧。 Ibu-ibu, perasaan khawatir yang dialami oleh Paulus dan jemaat juga bisa saja kita miliki. 保罗所担心的事，可能也就是你我们所担心的， Apalagi di zaman sekarang ini. 尤其是现今这个世代， Orang tua khawatir tentang masa depan anak cucu kita, kuliah, sekolah, kerja, menikah, dan lain sebagainya. 年长的父母担心他的儿孙的工作、事业、婚姻。 Sebagai anak juga ada khawatirnya. 身为儿孙也有他们的担忧， Khawatir masa depan, bagaimana sekolah, bagaimana kerja, bagaimana kuliah, pasangan hidup, dan lain sebagainya. 年轻的一辈也担心他们的学业，担心他们的前途等等。 Sebagai ibu rumah tangga juga ada khawatirnya. 家庭主妇也有他们的担忧， Sebagai suami juga ada khawatirnya. 丈夫也有他们的担忧。 Jadi semua orang tentu merasa khawatir. 每一个人都有他担心的事， Mau tua, mau muda, semua mengalami dan juga merasakannya. 老的、少的都会担心。 Tetapi bagaimana dan seperti apa solusi atas rasa khawatir yang mengganggu kita? 那么，怎么样去面对这个搅扰我们的担心呢？ Ibu-ibu, Rasul Paulus di dalam suratnya, 保罗在他的书信里面， Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. 他说：“应当一无挂虑。 Secara sederhana diterjemahkan, 简单的来说， tentang segala sesuatu, jangan khawatir. 不要为着这一切而担心。 Ada beberapa prinsip tentang kekhawatiran yang harus kita cabut dari hidup kita. 有一些原则是我们应该把挂虑从我们的生命里面抽出来。 Yang pertama, tidak ada perkecualian. 第一，没有例外； Yang kedua, prinsip kekhawatiran. 第二呢，就是挂虑的原则； Dan yang ketiga, tetap ada tanggung jawab. 第三就是关于责任。 Yang pertama, tidak ada perkecualian. 第一，没有例外。 Kita lihat dari ayat 6 ini, 从第6节我们看见， Paulus tidak berkata jangan khawatir. 保罗没有说不要挂虑， Jangan khawatir kecuali tentang kesehatanmu. 保罗没有说不要挂虑，除非你生病； Atau kecuali tentang anak bungsumu. 不要挂虑，除非你为你的小儿子挂虑， Atau kecuali tentang keadaan ekonomimu. 或者是除非你有经济的困难，你可以挂虑。 Tidak, bukan. 不是这样，
Dan memang ini tidak mudah sama sekali. 是这个不容易。 Paulus meminta kita jangan khawatir tentang apapun juga. 保罗告诉我们，不要为任何的事挂虑。 Apakah Paulus terlalu idealis? 保罗是不是太理想化呢？ Apakah Paulus tidak tahu manusia hidup penuh dengan kekhawatiran? 难道他不知道人生充满挂虑吗？ Apakah ini tidak realistis? 是不是不太理想化？ Tentu tidak. 当然不是， Ini adalah firman Tuhan yang harus kita taati. 这是神的话，是我们必须遵行的。 Paulus menekankan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. 保罗说，应当一无挂虑，没有例外， Di dalam bahasa Yunani meden merente. 那就是希腊文。 Hal ini juga sama ungkapan yang sama juga di dalam Matius 6 ayat 25. 这个就像马太福音所说的类似。 Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus. janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 意思说，不要为生命忧虑，吃什么、喝什么、穿什么。 Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 生命不是你饮食吗？生命不是你衣裳吗？ Janganlah khawatir akan hidupmu, 不要为生命忧虑， yaitu hindarilah kecemasan dan pikiran yang mengganggu tentang kebutuhan-kebutuhan dan juga kesulitan-kesulitan kita. 就是要把挂虑置度外。 Mari kita amati bersama-sama 我们来留意， bahwa sudah menjadi kewajiban dan juga kepentingan orang-orang Kristen untuk hidup tanpa kekhawatiran. 基督徒应该是生活里面一无挂虑。 Dengan kata lain, 换一句话说， tidak ada pilihan untuk kita khawatir. 我们没有什么例外因为这个，那我们可以挂虑，没有例外的。 Paulus mengatakan jangan khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah tentang segalanya. 保罗是应当一无挂虑，凡事借着祷告， Apapun sehingga kita tidak perlu khawatir. 不论什么样的事，一无挂虑。 Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 姐妹们， inilah yang membedakan kita dengan orang yang tidak di dalam Tuhan atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 这是基督徒跟非基督徒的区别之一。 Orang di luar Tuhan ketika khawatir, 在神以外的人，如果挂虑， mereka bisa mencari kebahagiaan, solusi berdasarkan tawaran dunia ini. 世人的挂虑怎么样解决呢？他就用世界的方法。 Dan kita tahu bahwa semua ini hanya bersifat sementara. 世界的方法是当时的， Dan inilah pola orang yang hidup di luar Tuhan. 这是神以外的人的生活。 Oleh sebab itu, 为此， harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. 我们应该感恩。 Tuhan justru melarang kita untuk mengkhawatirkan apapun. 神不要我们为任何的事挂虑， Bukan hanya beberapa, tetapi apapun. 不是为了一些事情不挂虑，那是凡事都不要挂虑。 Tuhan tidak memberikan pilihan-pilihan tertentu. 上帝没有给我们一些的选择， Artinya tidak ada hal-hal yang bisa menghilangkan sukacita kita di dalam Tuhan. 在主里面没有任何事能够夺去我们在他里面的喜乐。 Tentu di usia-usia saat ini, 当然，像我们这样的年纪， banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. 有很多事的确叫我们挂虑的。 Apa yang membuat kita khawatir? 什么事呢？ Atau seminggu ini kira-kira perasaan khawatir apa yang mengganggu pikiran kita? 大概这一个礼拜里面，你为什么事而挂虑呢？ Paulus mengatakan janganlah khawatir tentang 保罗 apapun. 说，应当一无挂虑。 Lalu yang kedua, 第二， tetap ada tanggung jawab. 有责任感。 Kata janganlah, ini bukan sekedar nasihat boleh atau tidak. 不要，这个不是一个提议， Tetapi memang suatu yang harus dipilih. 这个不要挂虑，这个不要是我们应当选择的。 Namun nasihat jangan khawatir 这个不要挂虑的劝勉， bukan berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita, 不要挂虑，不是说我们对生活不必负责任， terhadap masa depan kita. 对我们前面的道路， Bukan hidup tidak peduli, 不是说我们就不要去管它， cuek, 漠不关心，
apalagi jadi orang yang nggak pedulian, 尤其是成为一个什么都不关心的人。 nggak peduli tentang apa yang terjadi. 我不管不能发生什么事，我都不去理会它。 Yang terjadi terjadilah, yang terjadi terjadilah. Jadi apa yang saya alami ya belum tentu orang lain alami, dan apa yang orang lain alami saya nggak mau pikirkan. 发生的就发生了，别人所经历的那管我的事。 Kalau kita hidup seperti itu, tentu masalah semakin besar. 假如我们是这样的态度生活，一定充满许多的问题。 Dan kita hanya berjalan di situ-situ saja. 那我们就是停留在那个地方。 Makanya ketika kita khawatir, 所以当我们挂虑的时候， khawatir itu bisa saja menjadikan masalah dan pergumulan bukan makin kecil, tapi makin berkembang, makin besar. 挂虑如果没有去面对，会越来越扩大， Bahkan lebih dari proporsinya. 甚至于呢超过它的量。 Seperti sel kanker yang bertumbuh dengan besar dan menjadikan penyakit dalam hidup kita. Seperti sel kanker yang bertumbuh dengan besar menjadi penyakit. 这就是好像这个癌的细胞在我们里面就会越来越扩散了。 Lebih besar dari sel lain yang normal. 这个癌细胞呢会比健康的细胞呢更多更大， Jadi kekhawatiran menjadikan masalah membesar. 所以担心呢能够叫我们的问题越扩散， Menenggelamkan, membuat kita tenggelam. 让我们沉醉下去。 Dan lebih parah lagi, 更严重的， tentang iman kita kepada Allah. 我们对神的信心也受影响。 Melihat Allah makin kecil dan kecil. 因为挂虑，我们看神越来越小，越来越小， Akhirnya menghilangkan itu dari hidup kita. 结果呢，我们的信心就失去了。 Sesungguhnya kehadiran rasa khawatir 其实挂虑这个感觉， selalu berbanding terbalik dengan kehadiran Allah. 挂虑就表示没有神在我们的生命里面， Dan ini menjadi masalah yang sangat-sangat serius. 这是很严重的。 Bahwa seharusnya Allah harusnya jadi lebih besar dari permasalahan yang kita alami. 上帝比我们的困难还要大得多。 Kalau kita khawatirin semua hal, 如果我们所有的事我们都担心， tentu itu akan memberikan pengaruh yang kurang baik secara fisik maupun mental 这 kita. 会带给我们负面的影响。 Kekhawatiran bisa merusak, merugikan siapa saja dan kapan saja. 挂心能够破坏，能够摧毁我们。 Dan tidak seorang pun yang bisa menduga munculnya perasaan khawatir itu. 没有一个人能够防备这个挂心的一个感觉的冒出来。 Itu pentingnya perintah firman Tuhan. 所以呢，神的话、神的命令是非常重要的。 Sejatinya bukan hanya jangan khawatir, 我们不但不要挂虑， tetapi berhentilah untuk khawatir. 应该停止不挂虑。 Kata khawatir atau di dalam bahasa Inggris worry 挂虑这个字 memiliki akar kata yang sama dengan to strangle. 挂虑就是这个跟这个挣扎有关系。 Yang artinya itu begitu mencekik gitu. Susah 这 untuk 个挂 bernafas. 虑就是好像我们这个脖子被掐住一样。 Orang yang dicekik pelan-pelan tak bisa bernafas. 这个脖子被掐的人呢，慢慢他的呼吸就减少了， Pelan-pelan menjadi lemas, 慢慢的他身体就发软了， kehilangan nafas, 不能够呼吸， akhirnya mati. 结果死掉。 Jadi kekhawatiran akan mencekik kita, menyedot hidup kita. 所以挂虑呢，能够把我们的生命吸走。 Kita hidup tak punya vitalitas, kehilangan sukacita. 所以挂虑呢，就让我们的生活就失去了活泼，失去了喜乐， Kehilangan damai di dalam hidup kita. 就失去了平安， Kayak kita juga kehilangan rasa syukur kita kepada Tuhan. 也失去向神感恩的心。 Khawatir mungkin tampak begitu wajar, alami gitu. 一个人挂虑好像是很正常呀， Tetapi firman Tuhan mengingatkan jangan khawatir. 但是神提醒我们不要挂虑。 Khawatir tidak menambah apa-apa. 你挂虑并没有增加你什么东西， Tidak memberi manfaat. 挂虑没有带给你好处， Dan tidak berguna sama sekali di dalam hidup kita. 是完全没有用的。 Yesus berkata di dalam khotbahnya di bukit,
在耶稣基督登山宝训里面， Di dalam Matius 6 ayat 27, 马太6章27节， siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 也是说，你们中间有哪一个人听说你们的挂虑能够叫你们的生命多加一刻呢？ Menambah 1 jam saja di dalam hidupnya? 这个挂虑连一刻的生命也不能够增加， Tidak ada, nggak ada sama sekali. 你挂虑没有用。 Oleh karena itu, seharusnya kekhawatiran tidak memiliki tempat atau ruang di dalam kehidupan orang Kristen. 所以在基督徒的生命里面，不要让挂虑有一点点的地位在我们的生命里面。 Tetapi di dalam segala sesuatu melalui doa dan juga permohonan. 在一切的事上，我们要借着祷告、祈求和感恩告诉神。 Paulus ingin kita berhenti dari khawatir dan memulai doa kepada Tuhan. 保罗怎么样叫我们停止挂虑呢？就是要依靠神。 Paulus menyatakan saat kamu khawatir, 保罗说，当我们挂虑的时候， ubahlah kekhawatiranmu menjadi doa, permohonan, serta permintaan dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. 要把挂虑借着祷告、祈求和感谢告诉神。 Di dalam kita mengucap syukur, 当我们感恩的时候， hal itu memerlukan memori. 感恩，我们怎么感恩呢？我们要需要我们的记忆力。 Memori ingatan akan anugerah dan kasih setia Tuhan yang pernah kita alami. 怎么感恩呢？就是要想一想，神怎么样给我们很多很多的恩典。 Disinilah kita bisa mengingat tentang kebaikan. Disinilah kita bisa mengingat tentang kebaikan, tentang kuasa dan juga pemeliharaan Tuhan. 当我们思想神的恩典的时候呢，我们就得着力量了。 Berbeda sekali dengan rasa khawatir yang saya jelaskan tadi. 这个呢，跟刚才我所说的挂虑不一样。 Sebab doa adalah mengingat kembali kebaikan kasih Allah dan menaruh caranya kepada Tuhan saja. 当我们祷告、我们思想的时候，就把我们的注意力就集中在施恩的主。 Sedangkan khawatir selalu mengingat permasalahan dan selalu memikirkan gimana cara mengatasinya dengan cara kita 但 sendiri. 是挂虑呢，就让我们去想，用自己的方法想怎么样去解决。 Makanya ini penting. 所以这个很重要。 Mengapa? 为什么？ Karena iman dihidupkan ketika kita mengingat dengan rasa syukur segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kita. 因为当我们感恩、我们思想神恩典的时候呢，这个挂虑就停止了。 Secara sederhana, 简单的来说， kita dianjurkan untuk mengkonversikan waktu untuk khawatir menjadi waktu untuk berdoa. 所以呢，我们被提醒、被教导要把挂虑改编成祷告。 Perasaan yang digunakan untuk khawatir merasakan bagaimana kebaikan Allah dalam doa. 要把挂虑的那种感觉去感觉神的恩典。 Pikiran yang kita pakai saat khawatir menjadi pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan saja di dalam doa kita. 要把我们的思想从挂虑，让我们的思想去想到神的恩典，想到祷告。 Tenaga yang kita pakai untuk khawatir menjadi tenaga untuk kita berlutut di hadapan Tuhan. 挂虑需要力量，要把这个挂虑的力量呢，改编成向神感恩的一个力量， Berdoa kepada Allah. 向神祷告。 Ibu-ibu, itulah artinya mengubah kekhawatiran kita menjadi doa. 这个呢，就叫做怎么样把挂虑改编成我们的祷告。 Saat kita menyatakan segala sesuatunya kepada Allah, 当我们向神倾诉这一切的时候， kekhawatiran itu bukan hilang, tetapi makin kecil. 当我们向神倾诉的时候，我们的挂虑就越来越少，越来越少了。 Kembali kepada proporsinya, takaran, dan juga kadar yang sebenarnya. 我们就倒回原来的样子了。 Dan ketika kita berdoa, dan juga doa, Allah semakin besar di dalam hidup 当 kita. 我们不断祷告的时候，神在我们里面就越来越大。 Allah menempati tempat yang seharusnya di dalam hati kita. 所以神呢，就在我们里面有他应该有的那个地位。 Allah kembali menjadi pusat di dalam hidup kita. 当我们抛掉挂虑的时候呢，神就再一次成为我们生命的一个中心。
Doa bukan hanya mengingat, mengucap syukur, tetapi mengembalikan pusat hidup kita kepada Tuhan. 祷告不单是让我们能够改变成为一个感恩的，祷告也是让我们能够把神放在我们生命的中心， Sehingga kita tidak lagi dilumpuhkan oleh rasa khawatir yang berlebihan. 以致呢压力不再搅扰我们。 Seperti yang dikatakan oleh William Barclay, William Buckley 这样说， Paulus menekankan bahwa kita dapat membawa segala sesuatu kepada Allah dalam doa. 我们可以把所有的事情借着祷告带到神的面前。 Paulus menekankan bahwa ucapan syukur harus disertai doa. 保罗强调，这个感恩的心应该有祷告的成分在里面。 Karena dengan doa maka kita mempersembahkan akan keinginan-keinginan kita kepada Allah saja. 当我们祷告的时候，我们就把我们的一切情愫在神的面前， Atau kita memberitakannya semuanya hanya kepada Dia, kepada Allah. 就是我们把所有的意见呢，就告诉神。 Firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. 这个圣经告诉我们说，要把我们所要的告诉神。 Ini bukan berarti bahwa Allah perlu diberitahu tentang kebutuhan-kebutuhan ataupun keinginan-keinginan kita. 这不是说神不知道我们的需要，所以需要我们告诉神，不是这样的。 Karena sebelum kita menyampaikannya pun Allah sudah terlebih dahulu tahu 因为在我们 mengetahuinya. 还没有祈求以前，神已经知道。 Namun Allah ingin mendengar, mengetahuinya dari kita. 可是呢，神要从我们的口中来听， Karena Allah senang ketika kita menyerahkan seluruh kelemahan ataupun keterbatasan kita kepadanya. 因为神喜悦我们把我们心中的感受告诉他。 Tentu dengan mengucap syukur, 当然是在感恩里面， baik dalam suka maupun duka. 不论是忧愁和喜乐， Ini mengandung dua hal yang mencakup terima kasih dan juga bagaimana menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. 除了感恩，就要把我们自己的一切就交托给神。 Sebuah quotes mengatakan, pergumulan dan kesulitan dalam hidup kita dapat diatasi bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan menyerahkan semua persoalan kita di dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. 我们所面对的困难、压力不能够解决，乃是交托给神才能够解决。 Di dalam hidup kita saat ini, 在我们的生命里面， jika kekhawatiran itu datang tentang apapun, 当不论什么事这个忧愁来的时候， mari kita mengubah itu menjadi doa kita kepada Tuhan. 让我们把这一切的忧愁、压力改编成祷告。 Memang masalah tidak akan hilang, 是的，困难没有消失， tetapi kita bisa memandang Tuhan dengan sangat jelas. 但是呢，在困难当中，我们可以仰望神，注目在神的身上。 Karena jika kita mengubah rasa khawatir menjadi doa kepada Allah 因为当我们把挂虑改变成祷告的时候， tentang apa yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang kita gumulkan, 我们所遭遇的一切，我们所挣扎的一切， di dalam ayat 7 firman Tuhan mengatakan, dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala pengertian akan menjaga, melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. 当我们把所要的告诉神，神所出人意外的平安，并在基督耶稣里保守我们的心怀意念， Inilah yang akan terjadi 这将要发生。 ketika kita menanggalkan kekhawatiran dan juga mengubahnya menjadi doa. 当我们担心，把这个担心改编成祷告的时候，就有这样不出人意外的平安。 Ada damai sejahtera dari Tuhan yang dianugerahkan Roh Kudus di dalam hidup kita. 神所是出人意外的平安，在生命里面要给我们， Yang kita tidak khawatir lagi tetapi membuat kita merasa damai, tenang, dan juga tentram. 交托给神，不再忧虑，那是有平安在里面。 Masalah tetap ada, 困难还是有的， pergumulan tidak hilang. 挣扎没有消失， Tetapi di dalam doa-doa kita, 但是在我们的祷告里面， kita memiliki damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini. 我们有出人意外的平安，是世界上没有的平安， Damai sejahtera yang dianugerahkan dari atas, 是天上来的平安。 dari surga bagi ibu-ibu dan juga bagi saya, 天上的平安要赐给你我， yang melampaui segala akal.
这个平安是出人意外的人所不能够想象的。 Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 姊妹们， karena memang secara manusiawi tidak ada alasan untuk tidak merasa khawatir. 身为人没有不挂虑的， Karena secara manusiawi kita tentu terus mengalami dan hal itu membuat kita tidak tenang. 因为这个挂虑困难呢，总是不断的在我们的生命里面出现。 Dan ini bukan damai yang dapat direkayasa oleh manusia. 但是当我们交托的时候呢，我们所得到的平安不是人给的， Bukan tentang positive thinking. 不是因为我们积极的去思想， Bukan tentang rasionalisasi dari kemampuan kita. 不是因为我们有能力把它理想化。 Ini adalah damai sejahtera yang diberikan dari atas dari Allah bagi kita. 神所给我们的平安是天上给的， Akhirnya kita bisa melihat masalah dengan proporsi yang tepat. 结果虽然有困难，可是呢，我们能够用正确的角度去看困难， Melihat pergumulan dengan kacamata yang tepat. 我们可以用正确的眼光来看这个困难。 Jernih dengan hikmat Tuhan ketika kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. 当我们祷告的时候呢，我们就可以用神的方法去解决。 Dan ini yang terus meneguhkan iman kita, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. 这样呢，我们的信心就得到坚固。 Damai sejahtera Tuhan akan memagari kita. 神给我们的平安会保守我们， Menjaga dan juga melindungi hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. 神的平安保守我们的心怀意念。 Kiranya inilah yang terjadi pada kita di masa-masa sulit, di masa-masa pergumulan 当 kita. 年我们在困难的时候，我们能够想起这些的教导。 Akhirnya kita dapat berkata seperti perkataan Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. 最后，我们可以跟保罗一同说这样的话： Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 保罗怎么说呢？靠着加给我力量的，凡事都能做。 Don't worry about anything, but pray about everything. 不要为做任何的事情而挂虑，乃是要为任何的事情而祷告。 Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah tentang segala sesuatu. 应当一无挂虑，只要凡事祷告。 Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati dan juga meneguhkan hidup 愿神 kita. 的话赐福坚固我们。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Musa bisa pimpin di dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，你的话就是力量，你的话就是能力，你的话就是亮光，你的话带给我们希望。没有你的话，我们生命就黑暗。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, firman-Mu adalah kekuatan kami, adalah sinar terang kami. Tidak ada firman Tuhan, hidup kami gelap. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢金卡特琳传道今天给我们传讲的信息。Terima kasih untuk Evangelis Jing Katrin yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini。神的话提醒我们要把各样的忧虑能够接着祷告写给神。Firman Tuhan berkata bahwa kita patut menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa。因为我们的神能行万事，karena Allah Tuhan kita berkuasa untuk melakukan apa yang kita tidak bisa melakukannya。我们把各样的忧虑交给神，告诉神，神所是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Beritahu segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui akal pikiran manusia diberikan kepada kita. Allah kuasa melakukan 神能行万事。我主
Tuhan.